Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat Bintulu, Malaysia Airport Berhad sentiasa menjalankan survey Airport Service Quality ASQ di semua lapangan terbang negara termasuk KLIA 2. Melalui survey tersebut, MHB akan memperolehi pandangan dan ulasan daripada pengguna dan penambahbaikan akan dibuat oleh pihak MAHB berdasarkan maklumat tersebut, dan setakat ini hasil-hasil survey tersebut amatlah menggalakkan dan positif. Syarikat penerbangan diwajibkan untuk menggunakan sistem daftar masuk SITA untuk memastikan kelancaran operasi di KLIA 2. Ini kerana sistem SITA mengintegrasikan ke semua sistem-sistem penerbangan seperti pintu gate, bagasi dan juga Flight Information Display System. Dengan penggunaan sistem ini, syarikat semua syarikat penerbangan dapat menggunakan mana-mana kaunter daftar masuk yang lain sekiranya kaunter daftar masuk syarikat tersebut mengalami masalah teknikal. Dengan sistem ini, kesesakan di terminal yang berpunca daripada masalah teknikal kaunter daftar masuk dapat dielakkan. Ianya juga sebahagian daripada Business Continuity Management BCM ataupun pengurusan perniagaan berterusan bagi KLIA 2 secara keseluruhannya, di mana ia dapat menggantikan KLIA jika berlaku sebarang masalah pada sistem daftar masuk, dan begitulah seterusnya jika keadaan sebaliknya berlaku. Terima kasih. Ya, sila Bintulu. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan diberi. Datuk Yang di-Pertua, memang jawapan nampaknya kita seronok. Selalu kita nampak bila orang bawa ini masalah, kita pun nampak berapa kali huru-hara dalam surat khabar kata ini KLIA 2 ada masalah. Tadi selalu MAB menafikan. Tak, memang ini isu. Kira rakyat telang, fikiran rakyat semua kata ini mana satu pihak betul, mana satu tak betul. Sekarang hari ini kita nampak ini masalah memang ditunggu. Kita pun nampak macam taxiway keterang mendepan, menyiapkan rasa pesawat jalan atas Punggol. Tapi pada masa yang sama, kita bila nampak bila kapal terbang landing, itu runway pun serupa macam itu jalan disco. Baru saja kita landing. Itu hari saya dari Sarawak, kita landing. Saya rasa ini perkara mesti kita mau ambil perkara yang serius. Janganlah MAB cuma selalu menafikan ini isu tidak betul. Contoh macam tadi kita nampak pun kata memang semua amat positif. Macam mana positif? Rakyat sekarang pun marah. Pasal LCCT patut untuk orang sepatut tidak mampu naik kapal terbang. Itulah kita ada low cost fare, low cost terminal. Tapi sekarang kita masuk nampak semua kena charge. Bila dia check in pun kena charge. Besok saya difaham MAB nak keluar satu syarat kata itu walkway terlampau jauh pergi terminal pergi departure hall pun mau kena bayar juga naik pagi. Kenapa kita tiada bila dalam design betul-betul airport lah, tapi saya nampak design bukan airport. Bila saya lalu macam shopping mall airport, kita more concentrate on shopping mall, kita bukan concentrate on terminal sebagai airport terminal. Kita semua berkeliling macam pelancong-pelancong mari terus
Pergi shopping di airport saja. Lepas itu airport boleh pulang lah. Kenapa kita tak konsentrate pun? Betul-betul itu orang macam orang upaya itu semua. Itu hari saya nampak. Memang susah mau jalan. Jalan tidak sampai. Sebelum kaki dia berhenti. Mau jarang tutup pun tak boleh. Dia punya keluarga mau pegang sama dia. Saya tanya apa hal? Dia kata dia tidak mampu jalan. Ya, dah panjang. Bukan panjang ini, masalah betul-betul ini. Orang miskin. Kita mesti mau ambil perhatian atas ini isu. Janganlah kita semua menafikan. Tidak ada. Kalau tiada, Timbalan Menteri mari saya sama-sama kita pergi tengok. Berapa jauh dia orang jalan. Macam ini saya Kubang Basu kata, itu KLIA 2 ada orang mati sana. Betul kan ini perkara ini semua berlaku. Kita nampak pun parking bay. Kita sekarang pun nampak kita barulah mau berapu sana buat media award ini semua. Tadi masuklah saya mau tanya, kenapa macam AirAsia dia sudah guna ICTS check-in punya sistem. Kenapa MAP tidak guna itu wang mau beli itu sistem? Tidak pergi invest lain-lain punya sepatu macam eskalator ke apa ke untuk orang-orang upaya. Saya mau tanya, kenapa ini boleh berlaku itu? Soalan nanti lah baru masuk. Jadi saya mau tanya ini soalan ini tambahan. Tadi saya kata shopping mall ini. Kenapa ini shopping mall? Dia orang tidak boleh sewa tarik daripada MAP. Kenapa mau melalui satu company Serikat Sigi? Asal tanah sedang berhad. Ini siapa shareholder dia? Kenapa sewa dia begitu mahal? Makanan itu orang kata, saya nampak orang awam buat aduan, dia kata ini LCCTV. Dia punya makanan ada lagi mahal daripada KLIA 1. Saya minta penjelasan daripada yang berhormat Timbalan. Sekian, terima kasih. Ya, banyak soalan yang dimukakan. Terpulang pada Yang Berhormat Menteri nak jawab mana satu. Datuk yang betul. Mengenai terminal KLIA 2, ianya merupakan terminal terbesar low cost carrier di rantau ini. Ini disebabkan oleh kerana industri penerbangan yang semakin meningkat, dan kita pun telah maklumkan bahawa pada asalnya KLIA 2 dibuat dengan lebih kecil, tetapi setelah melihat perkembangan yang begitu drastik, maka permintaan stakeholder untuk menambah gate pesawat menjadikan 68. Jadi dengan 68 gate ini, maka ianya terpaksa dibesarkan, dan maka apabila dibesarkan, maka pastinya dianya akan lebih jauh lah, kerana setiap gate itu dia tidak boleh rapat kerana dia mengikut spesifikasi yang ditentukan oleh pihak AQ. Dan dalam keadaan di terminal KLIA 2, dianya ada dua terminal, iaitu main terminal dan satellite terminal yang dihubungkan dengan Skybridge. Kalau di KLIA ianya dihubungkan dengan aerotrain, jadi maknanya penumpang menggunakan aerotrain, tetapi di KLIA 2 dia terpaksa menggunakan Skybridge, iaitu jambatan udara. Yang berhormat Timbalan Menteri, kita semua faham. Tadi saya kata berapa besar, berapa jauh kita boleh bikin. Saya tanya kenapa MAB tidak invest? Bikin invest itu check-in punya sistem. Ratus juta apa bikin. Kita kenapa tidak invest itu? Tak, saya kata kenapa kita tidak invest dalam infrastruktur. Macam walkway escalator. Untuk orang berapa jauh, 100 km kalau kita ada di walkway escalator, tak apa. Orang-orang upaya boleh jalan. Sekarang masalah kita tak ada. Ada punya tempat, kalau macam saya besar sikit, 2 orang boleh langgar punya kalau kita jalan itu koridor, boleh langgar. Macam mana you kata berbesar? So that means, soal sini, kita tidak efisien bila desain ini airport. Hantam sama dia. Terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Mengenai efisien ini, pihak MHB akan sentiasa mengkaji permasalahan
dan saya yakin perkara yang disebutkan oleh Yang Berhormat Bintulu akan diambil perhatian. Dan mengenai sistem check-in, pihak MHB telah menggunakan pakai sistem yang sama dengan KLIA, main KLIA. Jadi seperti saya sebutkan tadi, supaya dianya tidak berlaku permasalahan dengan sistem yang baru ataupun sistem daripada syarikat penerbangan. Kalau semua syarikat penerbangan nak menggunakan sistem masing-masing, dianya memerlukan masa yang panjang untuk diintegrasikan. Oleh kerana pada masa pembinaan itu, masa kita telah ditentukan 2 hari bulan Mei mesti beroperasi. Jadi pihak MHB tidak mampu mengambil risiko untuk mengintegrasikan sistem yang di luar dalam sistem yang ada dengan KLIA. Oleh kerana kita sedia maklum bahawa KLIA 2 adalah terminal expansion daripada main terminal. Seperti saya katakan tadi, is the business continuity, supaya dianya tidak ada berlaku risiko ataupun permasalahan. Sebab itu sistem yang daripada syarikat penerbangan kita tidak dapat mengintegrasikan pada ketika itu kerana kita nakkan sistem yang ada stable dulu. Kita nak make things stable dulu. Jadi mungkin insyaAllah selepas dianya stable setahun ataupun lepas setahun, kita boleh mempertimbangkan sistem daripada syarikat penerbangan untuk diintegrasikan. Jadi apapun kita nak memastikan sistem KLIA 2 berjalan dengan baik. Dan Alhamdulillah sekarang sistemnya berjalan dengan baik, tidak ada masalah kepada penumpang dalam untuk check-in. Jadi mengenai shopping mall ini merupakan satu nilai tambah kepada terminal ini, dan ianya adalah kerana kesan daripada seperti saya kata tadi, industri penerbangan yang semakin advance, drastik, dan ianya menampung kehendak masyarakat dan penumpang. Dan Alhamdulillah hari ini boleh katakan rata-rata penumpang-penumpang amat gembira kerana di KLIA 2 merupakan satu terminal yang dapat membuat mereka peluang membeli belah. Terima kasih. Ya, Lembah Pantai. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Perdana Menteri. Saya sebenarnya menyokong apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bintulu tadi. Banyak masalah yang dibangkitkan oleh pengguna, khususnya KLIA 2, yang termasuk juga di antaranya bila masa pesawat Boeing yang diletakkan di parkir terpaksa menggunakan stopper, Boeing stopper, kerana kadang-kadang bergerak sendirian di atas jalan yang tidak rata, mengakibatkan kemungkinan kecederaan kepada pekerja. Jadi saya fikir isu audit harus diambil serius. Saya ucapkan terima kasih juga apapun kerana pihak kementerian menjawab surat saya yang menanyakan tentang audit sistem radar bagi lapangan terbang Subang yang telah saya pinta pada tahun 2012. Malangnya jawapan kalau hari ini pihak kementerian telah cuba pertahan MHB, dalam surat pihak kementerian terpaksa memohon kepada Jabatan Penerbangan Malaysia bagi audit kepada kegagalan sistem radar 2 tahun lepas. Maksudnya sehingga ke hari ini saya tak dapat lagi laporan tersebut. Pada bulan April, Yang Berhormat Menteri mengumumkan bahawa the International Civil Aviation Organisation, Jabatan Penerbangan Antarabangsa, telah membuat audit di atas KLIA 2. Saya fikir inilah moment yang tepat buat pihak kementerian memberikan apakah skop audit terhadap KLIA 2 untuk mengurangkan kerunsingan kepada semua, dan apakah laporan tersebut, berikan sesalinan laporan tersebut kepada semua anggota-anggota parlimen. Kerana pada saya bila kita alami banyak masalah, isu audit, isu accountability haruslah menjadi isu keutamaan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Ya, Sila Menteri. Mengenai radar telah kementerian menjawab secara bertulis.
Dan mengenai mengenai yang disebutkan sebagai the question. The audit by ICAO, ICAO, International Civil Aviation Organization, yang diumum oleh Menteri bulan April. Audit oleh International Civil Aviation Organization adalah untuk memastikan KLIA 2 dapat dioperasikan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak ICAO. Dan sebenarnya untuk itu pihak DCA merupakan autoriti yang bertanggungjawab untuk memastikan pengoperasian KLIA 2 dapat dilaksanakan dengan selamat. Dan oleh kerana ada beberapa pertikaian mengenai kredibiliti itu, maka kerajaan telah menjemput pihak ICAO untuk membuat audit yang sama bagi memastikan KLIA 2 dapat beroperasi dengan selamat. Dan alhamdulillah kedua-dua DCA dan ICAO telah memberi kebenaran untuk KLIA 2 beroperasi. Dan hingga hari ini sejak 2 Mei beroperasi, semuanya dalam keadaan selamat dan tiada masalah timbul daripada operasi KLIA 2. Terima kasih. Laporan Muhammad, saya minta laporan, dia tak jawab. Dia akan dibekalkan ya. Laporan Pada semua saya akan departemen. bekalkan kepada yang Terima kasih.